Bismillah. Saya minta maaf kerana ada gangguan. Mungkin line internet tak clear atau bagaimana. Baik, kita cuba lagi insya-Allah. Tadi kita dah menyentuh tentang perkara pertama, iaitu soft solat. Sebagai imam kena pastikan soft solat itu lurus. Kedua, iaitu bacaan. Tadi saya dah sentuh tentang bacaan. Dan kita perlu adanya latihan tentang bacaan solat. Contohnya dengan nanti akan diadakan program Tahsinul Fatihah di bawah bimbingan sahabat guru, iaitu Fadil Ustaz Zul daripada PJ. Maka Tahsinul Fatihah ni penting sebab dia termasuk dalam rukun solat. Salah baca, tak betul baca, mana batalah solat. Dia termasuk rukun. Rukun ni kena buat. Maka jangan tunggu program saja. Boleh cari waktu lain, buat temu janji berdepan. Berdepan sekarang dalam konteks sekarang PKP, kita dengan WhatsApp ke ataupun dengan Zoom ke, dengan Webex ke apa pun, ambillah peluang untuk belajar. Sebab dia perlu makan masa. Sebutan makhraj, macam mana bibir kita, sebutan huruf-huruf, banyak yang perlu kita jaga. Surah Fatihah cukup penting. Jadi bukan tarawih je solat Fatihah ni. Semua solat, solat wajib, solat sunat yang kita nak buat, Fatihah mesti betul. Jadi bacaan pada imam mesti betul, terutama pada Fatihah. Tak tahu Ustaz, tak tahu kena belajar kan? Itu je. Ubat tak tahu ialah belajar. Jangan biar dalam keadaan kejahilan. Lama tak tahu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak tahu baca Fatihah. Kalau belajar, dia lebih kurang, kalau rajin lah kan, dalam sebulan pun boleh dah. Kadang 2-3 hari boleh. Sebab bila latih, kita ni kena latih je. Lidah kita orang Malaysia ni, kita boleh bercakap macam-macam bahasa. Saya boleh cakap bahasa Arab sikit-sikit. Kadang Arab pun confused tengok. Boleh rupa cakap Arab orang Malaysia ni. Cakap Jepun orang Malaysia boleh. Cakap Jerman, cakap Pakistan. Ramai kawan-kawan saya sahabat Pakistan, dia boleh ikut. Orang Pakistan, orang Arab nak cakap Malaysia, dia ada telur dia. Ada telur, kita tahu ni orang Arab, ni orang Pakistan. Orang putih cakap Malaysia. Jadi Makdan je lah. Makdan tu dia cakap Terengganu. Hebat ke? Jadi latih, sebut Makdan. Maknanya kalau Makdan boleh cakap Terengganu, takkanlah kita tak boleh baca Al-Quran dengan elok kan, kalau dilatih, kalau kita berlatih. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, susunan surah. Baik, apa pentingnya susunan surah ni? Surah ini kaedahnya untuk kita membaca di dalam solat ialah kita mengambil surah yang atas turun ke bawah. Contoh surah Saba kan, kita baca surah Saba, kemudian kita nak baca surah Mutaffifin. Itu cara dia. Atau kita nak baca suratul As, kemudian kita nak baca surah Al-Ikhlas. Itu kaedah ni. Kena susun dulu. Sebelum nak baca, setiap kali solat, kita kena tahu macam apa surah kita nak baca. Nanti saya pergi bab nak hafal, tak hafal, macam mana nak buat kan? Kalau nak baca tiap-tiap rakaat, Qul ya al-kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua, Qul huwallah. Bangun rakaat ketiga, Qul ya al-kafirun. Rakaat keempat, Qul huwallah. Pun boleh, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Cuma jemaah boring lah belakang kan. 29 hari sama kan. Jadi kalau boleh kita nak upgradekan macam mana caranya untuk kita nak baca surah yang banyak, dia pergi kepada perkara yang keempat. Ni yang penting. Baik, dalam bab yang keempat ni atau perkara keempat, kita dibolehkan untuk membaca Al-Quran dengan melihat. Pertama dengan, saya sebutkan pertama dengan mushaf, maknanya Quran tu sendiri. Kedua dengan handphone. Baik, Quran memang kita boleh tengok, tetapi nanti akan jadi masalah kepada kita. Bukan masalah Quran tu. Kita nanti bila kita rukuk atau kita sujud, kita nak letak di mana? Kalau boleh ada meja sebelah tu, kita sambil kita rukuk tu letak atas meja atau atas kursi, tak apa. Tapi kebanyakan orang dia letak di bawah. Sujud dia letak di bawah. Kalau Quran Quran berada di bawah, kita berada di atas ataupun kedudukan kita lebih tinggi dari Quran, itu tidak dibenarkan. Maka dia adalah dengan handphone. Saya ambil contoh. Anda kata ini handphone Bukan anda kata, ni memang handphone lah. Ini handphone. Jadi bila kita baca,
Pertama sekali, kalau nak pakai handphone ni, pastikan kita dah buka siap-siap. Contohnya, kita dah buka dah skrin tu. Kalau kita nak tekan skrin kita, pastikan dia dah terus sampai ke muka surat ataupun surah apa yang kita nak baca. Contoh, ni surah An-Naba kan. Ni surah An-Naba. Mana kita tekan, bila kita handphone kita gelap tadi, kita pun tekan je handphone tu, terus buka surah An-Naba. Jangan bila tekan tu sekejap lagi masuk WhatsApp lah kan, masuk Facebook nak tengok satu kerja kan. Jadi pastikan skrin kita yang kita nak buka, surah yang kita nak baca. Jadi kalau pakai baju Melayu tak apa, boleh letak dalam poket, poket bawah. Kalau tak pakai, kaedah dia saya semayang, letak kat ketiak sini, ni Allahu Akbar, kita pun ambil pegang. Perlu kita ketahui pergerakan kita dalam solat yang menjadi batalnya, yang besar, pergerakan besar ni lengan, tangan sini, siku, sini lengan, ni besar ni, ni besar. Tapi kalau pergelangan tangan ni, tengok saya buat tadi, ambil situ, pelan-pelan, pegang, simpan kejap. Masa nanti nak baca dengan Quran, dengan handphone, angkat pelan-pelan. Ni pergelangan ni, ni pergelangan yang gerak ni, bukan tangan. Angkat betul-betul dengan muka kita, maka bacalah surah yang kita dah tetapkan tadi. Ni itu perkara keempat tadi. Perlu, penting ya. Jadi bila kita sujud, kita rukuk, tak ada masalah lah. Kita boleh tutup. Sebab di handphone kita nak letak bawah boleh, nak letak tepi boleh. Maka selepas daripada kita bangun, kita ambil balik, kita pun bacalah selepas Fatihah surah yang kita nak baca. Jadi maknanya banyak surah kita boleh baca dengan syarat. Dengan syarat perlulah lancar juga kan. Perlu lancar. Sebab itu nak tak nak Quran ni mesti tahu baca. Anggota Jabatan Amal mesti tahu baca. Kita ramai asatizah dalam Jabatan Amal, Ustaz Fatih, Ustaz Atih, Ustaz Fatih, Ustaz Atih, Ustaz Taufik ada, Ustaz Zul ada, Ustaz Syedi pun boleh tu kan, Ustaz KJ pun boleh, Ustaz Arba'in kan. Ni pimpinan-pimpinan ni semua ni kebanyakannya boleh baca. Ustaz Abu Omar, Mazali, siapa lagi? Awang. Ni semua ni bila letak pimpinan ni, diorang ni bacaan kan, kita tak bimbang lah. Sebab tu dia letakkan jadi ketua. Ketua ni maknanya dia memang boleh jadi imam. Baik. Jadi itu cara dia. Ambil handphone, kita baca, kemudian kita boleh letakkan di dalam poket, kita nak kepitkan di celah ketiak ke, supaya senang kita nak ambil balik bila kita perlukan. Baik. Seterusnya, selepas kita dah selesai dudukan saf, kita pun dah bacaan elok kan. Kita dah susun dah surah apa nak baca, kita boleh baca daripada handphone. Saya galakkan daripada handphone lah. Quran ni sebab dia besar, nak letak susah. Jadi saya katakan dengan handphone senang. Baik. Kelima tentang pakaian. Apa pentingnya pakaian? Ini termasuk dalam adab-adab kita dengan Allah. Memanglah tutup aurat, pakai baju pagoda, pakai kain pelikat, dah okey dah. Tapi cuba bayangkan, kalau kita nak berhadapan dengan manusia yang ada jawatan, dengan raja, dengan pemimpin, dengan orang VIP, macam mana pakaian kita? Mesti kita akan berpakaian yang paling terbaik, paling elok kan? Ni nak live ni pun bukan main pakaian kan, siap semua studio ni. Internet tadi kurang sikit, ada masalah. Jadi Allah, terutama bulan Ramadan nak tiba ni, para suami beritahu isteri, persiapkan pakaian dia. Ni baju Melayu, kalau nak pakai baju kemeja, tiba nak pakai baju amal pun boleh kan. Yang penting kemas, elok, terbaik. Jangan kita ambil lebih kurang baju t-shirt, asal bacaan elok lah. Asal kat rumah mana ada orang tengok, itu kita silap. Allah Maha melihat, Allah nak tengok di kita. Macam mana kita sambut tetamu yang kita raikan, tetamu yang kita sayang, kita mesti pakai pakaian elok, betul? Sekarang ni Ramadan, dia tetamu yang cukup istimewa, yang kita nanti-nantikan. Walaupun semayang di rumah, walaupun waktu-waktu solat wajib yang lain, sebaiknya kita sediakan pakaian khas. Kalau kain tadi kita pakai pergi dapur, duduk atas kursi, kita buat kerja, kita tukar kain lain kan? Kotor basuh lah, apa masalah kan? Pastikan ini pakaian khas, kita nak menghadap Allah. Pastikan yang terbaik.
Kalau ada baju Melayu, pastikan butang tu penuh ni, kan? Pastikan bergosok, jangan buat lebih kurang. Dengan Allah jangan buat lebih kurang, sahabat-sahabat. Kita pakai yang terbaik. Pakai pakaian terbaik nak jadi imam ni, kan? Makmum tengok ni, kadang mungkin ada yang balik kampung duduk dengan mak mertua, pak mertua, ada yang dapat balik kampung sendiri dengan mak ayah, nak tengok juga anak dia jadi imam, kan? Jadi kepada yang anak-anak, ada anak-anak dah besar, kan? Anak-anak masuk sekolah tahfiz, untunglah, kan? Boleh tolak dia jadi imam. Tapi takkan selamanya anak tu je nak jadi imam, kan? Ayahlah ketua keluarga jadi imam, cerai lah, kan? Ada tu sahabat-sahabat yang anak-anak dah besar, tak apa, anak aku dah besar tolak jadi imam. Betul, tapi kalau boleh anak tu jadi imam 4 rakaat, dia 4 rakaat ke, atau dia ambil lah 6 rakaat, anak dia 2, kan? Pastikan ayah ni ke depan. Kita ni para suami ni, anak tu dia pula pantau kita. Gitu pula. Sebab dia hafiz Quran, kan? Jadi dia nak tengok kita pula. Kita lah di rumah kena memimpin. Kita ketua keluarga, maka ketua lah kena ke depan. Takkan pembantu, takkan anak ke depan. Anak boleh, tapi biar kita banyak yang pimpin rakaat. Bukan anak tu 8, kita ambil witir, itu pun witir 1 rakaat, baca qul huwallah je, kan? Kalau boleh kita ambil bacaan ataupun rakaat-rakaat yang awal-awal. Baik, tadi tentang pakaian, jagalah. Pakaian yang cukup penting. Dia menggambarkan diri kita, peribadi kita. Macam mana kita pergi ke pejabat, macam mana kita buat kerja, kita nak buat apa sekalipun dengan orang, kita cukup jaga. Cukup jaga. Kadang baju tak bergosok, kadang baju tu tak bersiap, dia siapkan, dia usaha. Tapi dengan Allah dia buat lebih kurang. Jangan. Dengan Allah lah terbaik, pakaian terbaik. Bukan semestinya mahal. Mahal belum tentu terbaik, murah belum tentu tidak baik. Tapi pakai pakaian yang paling terbaik, elok, bersih, bergosok, butang bajunya cukup. Jadi jaga tentang pakaian. Kemudian yang keenam, ini sebagai seorang imam, perlu adanya tamak-ninah. Tamak-ninah juga termasuk dalam rukun solat, ya. Tamak-ninah ni apa? Dia adalah satu keadaan yang dia berhenti sekejap, berhenti sejenak. Contoh, habis baca Fatihah, amin waladhdallin, amin, kita pun berhenti sekejap. Dalam tempoh 3 saat ke, kan? Ataupun dalam hati, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Baru kita baca surah lain, bismillahirrahmanirrahim, kan? Baru sambung surah lain. Begitulah juga pergerakan-pergerakan yang lain. Bila kita rukuk, habis bacaan, kita pun bangun. Bangun tu berhenti sekejap. Sami Allah man hamidah, tamak-ninah sekejap. Masa rukuk tadi pun, lepas habis bacaan tu, kita pun berhenti sekejap. Jangan terus bangun tu. Jadi jangan cari Chaplin tu, kan? Cari Chaplin turun naik. Kita jadi imam, kita perlu ada tamak-ninah. Sembahyang seorang pun perlu ada tamak-ninah. Berhenti sekejap. Kadar lebih kurang bacaan subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, 3 saat pun mungkin, ya. Perlu cepat sangat. Sebab selalu kita jadi makmum, kita tak sedar. Kadang bila kita baca Fatihah, kemudian kita rukuk, kita dah baca, kalau ni dalam solat biasalah, ya, solat maghrib ke, solat isyak ke, kita baca Fatihah selesai, kita pun rukuk, kita tak tahu orang belakang baru nak baca, baru nak habis. Jadi ni kepentingan jadi imam, dia perlu tahu skill dia. Bila dia rukuk tu, panjangkan sekejap rukuk dia. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal. Duduk kejap. Kadang-kadang makmum letih, penat tu, terjungak-jungak, kan? Kesian makcik-makcik kat belakang, kan? Kalau semayang di surau masjid, ini luar daripada waktu PKP lah. Kesian nak termengah-mengah, dia kata, kan? Nak mengejar tu, dia dah baca pun termengah-mengah, dia nak mengejar imam termengah-mengah. Jadi imam yang cerdik, yang tahu keadaan, dia tahu makmum dia kalangan orang tua, ada yang sakit, yang uzur, dia perlahankan. Perlahan, dan nanti kata tamak-ninah tu, dia panjangkan sikit, tak apa. Jangan tamak-ninah sampai 5 minit, kan? Rukuk tu 5 minit. Oh, jenuh pula, lenguh pula. Itu kaedah. Baik, itu tentang tamak-ninah. Kemudian yang perkara ke-7, iaitu tarawih, ataupun nama yang kita sebutkan solat tarawih dalam bahasa Arab, tarawih. Apa makna tarawih? Dia asal perkataan rawaha yurawihu tarawih, berehat-rehat. Di sinilah kalau kita dapat menyelami makna dia, kita tahu hakikatnya solat tarawih ni dia mudah.
Dia ringan sebenarnya, tapi orang rasa macam berat dah sembahyang 8 dah, kan? Ada yang rajin dia sembahyang 20, sampai 34, terpulang lah. Jangan tak sembahyang. Terlalu teruk sangat, kan? Bukan teruk sangat. Bagi siapa yang dalam waktu PKP ni tak sembahyang tarawih, teruk sangat, kan? Janganlah teruk sangat. Solat tarawih ni memang sunat, tapi dia sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tak disunatkan pada bulan-bulan lain. Jadi kita ni berpeluang untuk solat tarawih, terutama dalam waktu PKP ni. Inilah dia masa dia. Kalau bulan tahun-tahun lepas kita kata alasan kerja lah, penat lah, tak sempat lah. Tapi dah tibanya Ramadan dalam bulan Ramadan dalam waktu PKP ni, apa alasan kita? Solat tarawih syarat dia mesti buat lepas isyak. Jangan rajin terlajar alim dia nak buat lepas maghrib atau buat lepas asar. Kacau. Alim sangat, dia nak rajin sangat, dia buat solat tarawih lepas asar atau lepas zuhur ke. Solat tarawih selepas isyak. Sembahyang isyak dulu. Jangan masuk waktu dia sembahyang tarawih baru isyak. Tak, dahulukan yang wajib dulu. Sembahyang tarawih barulah solat isyak. Okey? Baik. Jadi solat tarawih ni dia berehat-rehat. Kat mana rehatnya Ustaz? Rehat ini kalau kita tengok sebenarnya dia antara dua. Tarawih ni dua kan. Between antara solat dengan solat yang seterusnya, 2 nak masuk 3 dan 4, di situlah rehatnya. Rehat ni boleh. Kita nak sebenarnya kaedah Nabi dia berhenti sekejap, kemudian bangun. Kalau di negara-negara Arab kan dia senyap sekejap kan. Dia senyap dalam 5 saat ke 10 saat. Lepas tu imam dia akan bangun sini. Nak tahu masuk waktu atau masuk solat yang 3 rakaat, solat yang baru tu, imam akan takbir Allahu Akbar. Imam pun akan lah rakaat yang seterusnya. Ada pun di Malaysia atau negara-negara lain yang mengamalkan dia berselawat atau berzikir qabla minallahi wa ni'mah. Di sinilah orang jadi bimbang, kebimbangan lagi. Saya tak hafal Ustaz. Saya tak tahu, walaupun boleh search Google, tapi nak baca tak pandai. Sebab selalu belakang-belakang ni dia jadi makmum, dia menyambut je kan. Sallallahu wasallam alaih kan. Itu je. Itu je dia sambut. Baik, saya nak bagi tahu kan, perkara ni dia masuk dalam bab ke-8 juga. Saya nak sebutkan tadi, nak sebut tarawih dan juga selawat serta zikir di antara tarawih. Baik, dia begini. Boleh sahaja kita buat untuk tidak berselawat atau tidak takbir. Tak ada masalah jangan cerita bab bidah-bidah tu kemudian penat nak bincang. Tak usah. Siapa nak buat, tak nak buat sudah. Tak ada masalah. Jangan nak menyalahkan ni, nyalahkan ni. Tiba-tiba hari kedua, 3 nak buat takbir, tiba hari keempat tak nak pun tak ada masalah. Yang jadi isu besar. Orang tak bergaduh lah. Kalau nak buat juga silakan. Buat dengan baca bacaan yang betul. Jadi antara 2 rakaat kepada 2 rakaat seterusnya, di situlah kita berehat. Nak rehatlah. Nak rehat macam mana pun. Nak minum air ke, nak baring terbongkang ke, kan? Nak menggeliat betul urat ke, boleh, kan? Sebab dia berehat. Solat tarawih ni solatnya berehat-rehat. Sebab itu kalau kita sembahyang di surau masjid, kan? Orang kata apa masjid ni sembahyang 8 lah, panjang baca ni. Orang apa ni masjid ni, surau ni sembahyang 20 lah, panjang, pendek tapi banyak rakaat. Kali ni kita yang jadi imam, kita yang buat jadi jemaah tu. Dulu kita suka komplain imam ni baca macam ni lah baca. Sekarang kita jadi imam, kita baru tahu macam ni rupanya perasaan jadi imam, kan? Nak jaga makmum, kita nak jaga diri kita. Jadi bila kita sembahyang kat rumah, rehat-rehat lah, relax, santai-santai kan. Habis 2 rakaat nak minum sekejap, minum lah. Kemudian sembahyang, bangun. Habis sembahyang nak cicah teh pula kan. Nak cicah biskut pula. Cicah lah makan. Habis 2 rakaat. Lepas tu nak makan Maggi goreng pula. Makan. Jangan sampai dia jarak sangat, dia jadi malas. Itu dia sebab bila buat berturut-turut ni dia cepat habis. Dia boleh habis. Kalau buat lama sangat, setengah jam 2 rakaat. Setengah jam pula 2 rakaat. Jarang pun makam tinggi tu. Boleh buat, tak ada masalah. Jadi dia berehat sekejap-sekejap, jangan lama sangat supaya dia tak hilang malas. Tak hilang semangat nak buat tarawih. Jadi tarawih ni kerugian dia kalau dia terlepas malam pertama, dia tak akan dapat diulang dah. Tak ada qada, tak adalah ganti ke macam mana
ibadah lain, dia akan kekal terlepas sampai bila-bila. Tak semayang tarawih, jangan kita rasa untung tak semayang tarawih ni. Untung aku semalam tak semayang tarawih. Jangan bangga pula. Rugi. Sebab tarawih ini dia khusus pada kita umat Nabi, kelebihan dia Allah je tahu. Wa ana ajzi bi. Ramadan ni termasuk tarawih, termasuk kita bersedekah, baca Quran, Allah yang bagi pahala. Wa ana ajzi bi. Allah kata aku yang bagi. Banyak mana Allah nak bagi, itu terpulang pada Allah. Dengan syarat kita buat dulu, kan? Kena buat. Baik. Itu tadi saya combinekan tarawih ni berehat-rehat dan dia berbentuk selawat. Kalau nak duduk pun boleh, kan? Tak ada masalah sebab dia sunat. Solat sunat boleh duduk, kan? Duduk lah, tak apa duduk atas kursi ke, duduk bersila. Kalau nak bangun, sebab itu kalau kita tengok Ramadan ni Allah bagi berbuka puasa maghrib. Makan pun nanti bila dah berbuka, solat maghrib jangan lewat, kan? Jangan hujung-hujung dekat isyak semayang maghrib, jangan. Semayang awal waktu. Antara berbuka dengan solat maghrib mana lebih afdal? Waktu itu, waktu Ramadan je, kena berbuka dulu. Berbuka, tapi jangan lewatkan maghrib sebab maghrib ni tetap wajib. Samalah wajib berbuka dengan wajib solat. Ni orang kira wajib berbuka je, solat tidak. Baik. Kena jaga bab tu. Kemudian bila kita dah berbuka, nanti semayang isyak, kena siap sedia untuk nak solat tarawih. Itu nanti kemudian lah, kalau ada masa lain kita bincang bab berbuka macam mana dengan solat ni. Baik. Akhir sekali, tentang doa-doa. Ada doa lepas solat, ada doa lepas antara empat rakaat. Ini pun sama macam selawat tadi. Kalau kita mampu buat, kita tahu, kita hafal, bacalah. Kalau kita boleh, kita faham bahasa Arab, kita nak baca dengan makna dia, atau kita nak baca makna saja pun boleh, tak ada masalah. Atau tiba-tiba dia nak doa lain pun boleh. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dosa keluarga aku. Tambahkan lagi dengan keadaan sekarang, bagilah kesihatan, angkatlah penyakit Covid ni, pun tak ada masalah. Jadi doa jangan menjadikan yang membuatkan kita takut jadi imam solat tarawih. Tadi satu, yang tadi mula-mula bab bacaan. Bacaan dah selesai. Kemudian surah nak baca macam mana, saya dah bagi tahu tadi. Boleh baca dengan handphone, tengok handphone, baca. Kemudian dengan solat tarawih tu berehat-rehat, nak selawat ke tak selawat pun boleh, tak ada masalah. Dan akhir sekali dengan bacaan doa. Bacalah bahasa Melayu ke, tak nak baca pun tak apa, teruskan, tak ada masalah. Yang utama dia cerita tentang tarawih, dia bukan syarat sah tarawih, perlu ada ni, cuma dia penambahan. Kita nak berdoa, kita minta, bagus, tak ada masalah. Saya tak larang dan saya tak menegah. Apa nak buat, buat. Tak nak buat, sudah. Yang penting buat. Kalau nak buat, buat dengan betul. Baca bacaan betul. Nak tengok handphone, nak apa, tengok, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila tak solat tu, itu masalah. Yang tak solat wajib, solat lewat pun masalah. Jadi moga-moga dengan tadi para suami, siap engkau jadi imam, termasuklah imam solat tarawih, imam solat fardu. Moga-moga membantu kita dalam mana nak melaksanakan perintah Allah ini. Ada kaedah-kaedah, cara-cara. Bila mana kita dah tahu kaedah dan caranya, kita akan jadi mudah. Kita akan rasa seronok nak buat, rindu tentang Ramadan. Jadi sebelum saya tangguh atau kita berjumpa di lain masa, suka untuk saya nak mengajak para sahabat-sahabat, juga pendengar, kami daripada Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, kami membuka ruang seluas-luas menyumbang kepada gerak kerja, terutama bantuan-bantuan dalam tempoh PKP ni, kepada frontliner, kepada mereka-mereka yang memerlukan, juga kepada anggota-anggota amal sendiri. Kami bekerjasama dengan Khidmat Malaysia, dengan KKM pun ada membantu, ada yang buat PPE, ada yang buat face shield, macam-macam. Jadi anggota amal sendiri pun ada yang memerlukan bantuan, tapi kadang mereka tak bagi tahu. Mereka tetap ke hadapan membantu. Jadi insya-Allah adanya nombor akaun yang tertera di Facebook Jabatan Amal Malaysia. Bolehlah nak bertanya, nak bagi fidyah pun boleh, atau apa-apa sumber bantuan. Kami pun nama Jabatan Amal, amila ya'malu, amal, perbuatan, pekerjaan. Kita buat dengan tagline beramal kerana Allah. Kami buat kerana Allah, nak cari redha Allah.
Bukan pujian manusia, kadang orang tak kenal, orang tak tahu pun, tetap kerja-kerja kebajikan dibuat, diteruskan. Maka hari ini dalam suasana PKP cukup banyak yang memerlukan, baik kami di Jabatan Amal, baik di masyarakat, semua, malah seluruh dunia, ya, bantulah, ya, kerana di sana adanya ruang-ruang rezeki, penambahan rezeki yang Allah telah janji. Dalam mana orang menyumbang, menderma ni tidak akan terhakis atau terkurang harta dia, malah bertambah rezeki dia, bertambah-tambah rezeki dia. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, laula akhartani ila ajalin wa aku minas salihin. Ya Allah, keadaannya berdialog, orang dah mati, ni cerita masa depan ni, cerita in the future. Quran dia bukan sekadar cerita zaman sekarang, cerita zaman sebelum, malah cerita zaman masa depan. Apa yang Quran sebut? Dalam Quran mengisahkan orang dah mati minta pada Allah kalau boleh ditangguhkan atau dilewatkan kematian aku ila ajalin qarib, kepada satu keadaan kematian yang dilewatkan. La asaddaqa wa aku minas salihin, nescaya aku akan bersedekah dan melakukan amal soleh. Maka di sinilah dalam peluang masa kita hidup, kita nak sedekah, kita perlu bersedekah. Sebab orang mati nak hidup untuk sedekah. Sedekahlah RM1 ke RM2 ke RM5 ke RM10, terpulang, tak kisah amount, tak perlu bimbang berapa kita nak menyumbang, tapi fikir banyak mana atas kemampuan yang kita boleh menyumbang dan beramal soleh. Sebab itulah tibanya Ramadan ini, jatuhnya waktu PKP, ada hikmahnya, iaitu kita boleh fokus kepada Ramadan. Selama ini, sebelum ni kita bekerja, kita ada hal, kita ada macam-macam perkara nak buat. Tiba-tiba kali ni diberikan peluang sepenuhnya dalam bulan Ramadan, PKP, sampai dia tak perlu nak pergi sembahyang, solat Jumaat pun ditangguhkan. Maka peluang kita bulan Ramadan, beribadahlah, buatlah amal soleh. Kita buat checklist, kita buat jadual daripada pagi, tengah hari, petang, malam, apa kita nak buat. Jangan sia-siakan peluang-peluang, ganjaran-ganjaran dalam bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Syaban ni pun boleh bersedekah. Kelebihan-kelebihan yang Allah telah janjikan. Maka moga-moga peluang yang terbuka luas semasa kita hidup, semasa kita ada kemampuan atas diri masing-masing. Memang ramai yang terkesan, dalam kadar kesan-kesan sedikit itulah kita beri, insya-Allah akan ada lagi bantuan-bantuan lain yang Allah sampaikan, salurkan kepada kita, yang kita tidak tahu daripada sumber mana nanti akan datang membantu kita pula bila mana kita membantu. Jadi setakat itu saya mohon maaf kerana di video yang pertama tadi terputus. Ini pertama kali ni saya buat live, dia terputus. Mungkin sebab internet, wallahu alam. Jadi ini video yang kedua, moga-moga ada manfaat yang boleh diambil, yang amalkan, sebarkan. Bagaimana untuk kita semua orang boleh jadi imam. Semua orang boleh. Bila namanya lelaki, kita perlu jadi imam. Dan itulah tujuannya, asas sebagai seorang suami, lelaki, ketua keluarga, untuk menjadi imam. Wallahu alam. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.